Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, kita bertemu lagi sekali pada malam ini. Bagi mereka yang dah cukup hidup, cukup masin hidupnya, kita nak cerita tentang salt, tentang garam. Jadi kat sini siapa yang pernah makan berapa jenis garam? Saya nak tahu berapa jenis garam yang you makan. Okey, maksudnya garam bukit ke, garam biasa ke, ataupun garam apa-apa lagi lah kan. Saya nak tahu berapa jenis garam yang you tahu dalam dunia ni. Ada beberapa, tapi kita nak simpulkan 2-3 cukup pada malam ni. Tetapi yang penting ialah kenapa kita digalakkan ambil garam sebelum makan atau sebelum minum. Menceritakan dari sudut sains kenapa kita sekurang-kurangnya satu calit. Satu calit tu berarti satu cuit atau satu, orang kata apa, secubit lah. Faham tu? Okay? Ini sebagai simbolik. You jangan apa tu fikir-fikirkan pula secubit besar mana, lepas tu besar mana. Nanti saya bagi berapa gram semua. Okay? You boleh timbang pun kalau nak. Okay? Buat permulaan ni you kena faham dulu kenapa ataupun sama ada garam tu diperlukan atau tidak sebelum makan ataupun lepas makan. Jawapannya ialah, siapa tahu? Saya bagi melalui pencerahan dahulu. Kenapa kita perlukan garam? Dengar Nombor satu ialah dia diperlukan untuk membuat hydrochloric acid. Jadi garam ni, sodium klorat yang orang secara umum mengingat sodium klorat saja, padahal kalau yang daripada bukit-bukit, daripada laut-laut semua tu, dia lebih daripada sodium dan klorat kan. Tapi tak apa. Kalau you ada sodium dan klorat pun cukup untuk memulakan pembuatan hydrochloric acid. Kenapa kita nak hydrochloric acid? Faham kan? Kalau kita tak ada hydrochloric acid, itu yang masalah kita dapat GERD, dapat reflux, dapat masalah kembung dan sebagainya. Sebab apa? Kita tak boleh proses makanan-makanan, terutama sekali yang berat-berat seperti protein semua tu. Sebab apa? Tak cukup acid dalam perut kita. Dan asalnya dia memerlukan chloride. Faham? Itu satu. Nombor dua, kita punya buah pinggang atas tu ada kelenjar dinamakan adrenal gland yang mengeluarkan hormon-hormon yang bagus-bagus kan. Jadi seperti kortisol, seperti adrenalin, noradrenalin, semua itu diperlukan hormon untuk menjaga fungsi badan kita. Jadi dia juga mainkan peranan sodium klorat ni, garam tu. Okey, lagi satu. Apa lagi untungnya you faham tentang garam ni? Ada orang kata dia menyebabkan darah tinggi. Mungkin, tetapi zaman sekarang tak cukup garam yang menyebabkan darah tinggi. Jangan main, ataupun dia boleh turun pula jadi low blood pressure. Jangan main-main. Yang nombor 3 ni penting. Zaman-zaman pandemik ni, you tahu tak, rupanya garam pun memainkan peranan penting untuk meningkatkan imuniti kita. Yelah, garam saja tak cukup lah, tapi sekurang-kurangnya garam sebabkan dia jaga banyak fungsi badan. Contohnya dari sudut untuk signal otak kita tu, signal neuron kita tu, perlukan garam. Jangan main. Kita punya fluid balance, air kita cecair dalam badan banyak, sikit, kurang, jangan main-main. So kita perlukan untuk hormon, untuk fungsi apa tu, enzim kita tu, nak ambil kalsium semua dalam badan, perlukan sodium. Kalau tak ada sodium, kalsium pun tak ada. Jangan main. Kalau kalsium tak ada, dah tak boleh pump pula kita punya jantung dan sebagainya, otot kita pun jadi lemah dan sebagainya. Jadi kita kena tahu garam paling antara penawar yang terbaik di dunia. Nombor 1 ialah udara bersama dengan air, lepas tu datangnya garam. Nampak tu, dia punya kebesaran Allah bila dia buat. Nampak macam garam pasir biasa je, tetapi sebenarnya dia memainkan peranan yang amat besar. Okey, seterusnya dia menjaga insulin. Jadi bagi orang-orang yang banyak makan gula ataupun yang ada diabetes, garam memainkan peranan untuk menjaga kestabilan insulin. Lepas tu untuk menjaga supaya body kita hidrasinya cukup, maksudnya cukup air, tak lebih tak kurang. Faham? Dan ujung-ujung sekali dia ada satu yang dinamakan sodium potassium pump. Kalau pump ni tak bergerak ataupun berfungsi dengan baik, dia tak boleh otot kita berfungsi dengan baik. Nak menguncup ataupun nak relax, kan, contraction, relaxation tu, kita punya saraf tak boleh hantar signal, dan kita punya sel tak boleh berfungsi secara normal. Dahsyatlah tu. Jadi tuan-tuan sekalian, cukup dulu kalau saya bagi setakat tu punya fungsi dengan garam saja. You pening kepala kalau tak cukup. Jadi berapa banyak nak cukup garam ni? Sebelum tu, you nak tahu tak you cukup tak cukup? Tengok
Kalau selalu badan you tak ada masalah lain, cuma komplain pasal selalu fatigue aja. You letih. Kemungkinan garam tak cukup, jangan main. Nombor 2, you senang pening kepala. You nak tahu tak lain kali, kalau pening-pening biasalah, bukan sampai migraine semua tu, itu kena ambil mungkin ubat juga kan, kena emergency juga sampai dah nak pengsan, muntah tu lain lah. Tapi kalau pening-pening biasa ni, cuba you ambil contoh, ni saya punya Rexall, tapi you boleh ambil garam yang bagus, garam yang berkualiti. You buka tu, lepas tu buat macam tu, lepas tu you orang kata apa, you letak atas lidah, hujung lidah, bagi rasa garam tu dia sampai signal, dia boleh melegakan pening kepala pun. Jadi kalau you travelling, tahu tak travelling, you pergi bawa kereta jauh-jauh, kadang-kadang jalan bengkang-bengkok dan sebagainya, so, sebelum tu you minum air yang bergaram sikit. Okay, buat aja lah, buat. Okay, sebab ni memang dah ada buat kajian untuk muscle twitching. Kalau selalu otot you suka macam bergerak-bergerak, ada tak? Sekali-sekali kan kita duduk tengok TV sembang dengan kawan, sekali otot kita cecet, dia twitching, kan, macam tak boleh kontrol. Okay, itu check sama ada garam cukup tak cukup. Nombor 2, you ada spasm tu dia macam cramp, lepas tu dia tak mau lepas. Kalau dia tangkap malam-malam tengah tidur, memang sakit betul kan. Itu salah satu daripadanya. Sebelum you pergi nak buat makan apa-apa, nak pergi cari ubat apa-apa, main dengan garam je dulu. Pernah tak you rasa macam tak ada sebab, tapi you rasa macam irritable ni, tahu tak, macam semua orang kacau you je lah, you rasa macam irritating je, macam serba tak kena je hari tu, macam tak syok aja kan. Kalau masa tu orang kacau je, memang melenting-lenting lah you. Ada macam tu? Ataupun you memang perangai macam tu? Tak, maksudnya waktu yang you tak cukup garam, lepas tu kalau you bermasalah, memang you lebih irritable. Faham tak? So kalau boleh, macam saya ni, kat mana-mana saya pergi, kalau dalam rumah ke kat office ke, mesti ada satu garam saya letak kat tepi ni lah, tepi meja ke apa. Sebab kalau kita nak minum je, kita sama ada masuk dalam air pun boleh, tapi saya selalunya jilat je, ataupun saya colek dengan jari manis ke jari mana pun tak apa, jangan pula ni yang jadi berdebat tu, tak boleh kena jari kelingking je. Tak, relax. Okay, yang penting berapa jumlah. Sekejap je lagi saya beritahu. Seterusnya, you dapat tahu muscle you tu tak pasal-pasal jadi lemah, macam nak naik tangga jadi macam berat je kaki you, tak pasal-pasal kan. So check, mungkin tak cukup garam. Seterusnya, you punya mental fogging, maksudnya jadi blur sikit, pemikiran you tu macam lupa-lupa, tak boleh ingat, orang panggil apa, kelabu sikit, pemikiran you macam jadi blur lah. Lambat nak dapat ingatan apa-apa tu, bukan sampai nyanyuk, tak. Okay, tetapi ini salah satu sebabnya garam. Low blood pressure, bukan high blood pressure. Kalau tak cukup garam, jadi low lah kan. Dan ada orang sampai kalau betul-betul tak cukup garam, you have very low sodium, lepas tu potasium pun kelang kabut. Selalunya dia orang ni dua beradik, sodium dan potasium ni selalunya kena berpartner. Dia kena berpartner, macam vitamin D3, K2, dia berpartner kan. So ada orang sampai faint, sampai pengsan pun ada, sampai ada masalah jantung pun, jadi macam bukanlah heart attack, tetapi sampai jadi masalah macam penyakit jantung pun ada. Sebab apa, jantung ni dia banyak main peranan daripada sodium, saya kata apa, kalsium kan. Lepas tu ada lagi kan partner dia potasium, magnesium, semua tu dia ada kaitan semua dengan apa tu, bahan compound yang dinamakan sodium chloride ni. Barulah you tahu rupanya garam ni nampak aja macam tu kan, macam pasir putih tu aja kan. Tetapi dia punya power dia dahsyat. Okay, in fact sodium and potassium ni antara dua elemen ataupun bahan yang amat penting dalam hidup kita. Baik, sekarang kenapa you selalu ataupun kalau jadi tak cukup garam ni, salah satu daripadanya, kalau you terlupa besok you diarrhea, cirit-birit, you boleh low sodium chloride semua ni kan. You kalau makan ubat diuretik kan, orang yang suka di doktor lawaskan kencing you tu, kencing, ni pun boleh dapat low sodium juga. Kalau you baru nak start keto diet pun boleh jadi masalah ni juga. Ataupun memang you tak ambil garam langsung, sebab apa, you percaya kepada dulu-dulu punya
statement kata garam tu jahat, tak bagus. Jawapannya 1 sudu teh hingga 1,5 sudu teaspoon, 1 to 1.5, lebih kurang 1000 mg ke 1500 mg, ataupun 1 gram hingga 1.5 gram sehari. Dalam bacaan mana-mana pun you tengok ini minimum untuk sehari. Jangan bawah pada 1 gram. Maksudnya kalau you campur-campur, you agak-agak 1 sudu dah you makan secara sedar. Tapi masalahnya kita makanan kat Malaysia ni, betul tak, kebanyakan dah ada garam dalam makanan kita. Terus banyak cerita, bukan kata gulai ke apa-apa, roti pun ada garam, betul tak? Semualah bab kata makanan kalau tak ada garam tu sajalah tak sedap kan. Jadi dengan garam yang dimasuk kat situ, selalunya garam tu bukan kualiti tinggi lah kan. Yang kita nak ambil, yang saya kata 1 teaspoon ni, biarlah dia berkualiti. Bukan sekali ngap macam tu, okay? Maksudnya dalam sehari tu dia kena masuk. Jadi sebab tu saya kata calit sikit, atau ambil secubit masuk atas lidah, bagi masin dulu, bagi dia signal sampai masin tu, dia ada signal ke otak kita. Jadi persediaan untuk nak minum air ke, lepas tu dia bagi signal lagi sekali masin, persediaan nak makan pula. Jadi semua ni ada kaitan dengan signal ke otak kita. Jadi body kita dah siapkan hormon, enzim semua. Cantik lah, garam tu macam dia punya primer, dia prime. Dia orang kata apa, pre-cook first, sebelum you makan atau sebelum you minum. Cantik kan? Dan ini semua ada kaitan dengan mitokondria, dengan energy production dan sebagainya. Yang penting ialah 3 jenis garam yang you boleh pilih. Satu ialah table salt. Table salt yang kat atas meja tu, yang you pergi kat kedai-kedai, kita pergi makan kedai restoran kan, dia bagi you salt and pepper, betul tak? Salt tu selalunya table salt. Kalau boleh, tak payah pakailah table salt tu. Sebab apa? Semua dalam makanan kita pun dia orang dah masukkan itu kualiti yang paling rendah, maksudnya yang paling murah, dan telah di bleach. Tahu bleach tak? Bleach ni maksudnya telah diputihkan macam beras. Dah tak ada tinggal apa sangat dah tak ada lagi mineral-mineral yang terbaik, sebab dia dah heat, dia dah panaskan, dan dia tak letak balik bahan-bahan yang tambahan seperti trace mineral semua tu, maka tinggallah sodium dan klorid saja. Yang ni yang boleh penyebabkan high blood pressure tu, boleh faham? Dan you kena tahu garam-garam yang macam ni, walaupun apa you kata pun, dalam tu dah ada anti-caking. Sebab tu garam tu berapa lama, berapa bulan, berapa tahun pun kat situ, dia tak akan berketul. Pasal apa? Dia ada pelawan caking, dia tak akan berkumpul, dia tak akan berketul. Dan selalunya bahan ni diperbuat daripada aluminium. You bayangkan aluminium, hari-hari you aluminium kan, tu jadi sensitif lah. Dulu saya cerita pasal periuk pun orang dah buat cerita, tapi kita relax. Malam ni kita cerita pasal garam. Be careful of your table salt, sebab ada sugar pun dalam tu. Tak maaf saya cakap ni, kok you rasa macam tak masuk akal, pergi study betul-betul. Gula pun ada, aluminium pun ada. Okay? Jadi nombor 2 choice-nya ialah sea salt, iaitu garam daripada laut. You boleh pilih yang ni. Yang ni saya galakkan you boleh ambil daripada mana pun tak apa, asalkan dia bersih. Orang kata daripada Celtic salt, lakulah garam Celtic tu di negara Eropah tu. Memang Celtic salt terkenal sebab katanya laut ni bersih betul. Sebab apa? Lain pada yang terkenal, yang telah dikenal pasti, laut-laut yang bersih ni, lain laut semua banyaknya ada apa dipanggil mikroplastik. Tahu mikro? Mikro maksudnya halus, tak nampak di mata, tapi dalam garam tu ada plastik. Daripada mana datang plastik ni? You tanyalah, daripada mana datang? Daripada kita sendiri. Ni yang kita kata kita menzalimi diri sendiri. Anak cucu kita nanti makan balik garam tu, plastik yang kita buang ke laut. Kan banyak ikan dah mati kan, tak kira ikan kecil besar, kesian dia orang. Kalau you potong perut dia orang kan, yang ikan-ikan besar-besar ni lah, ikan you, ikan paus, semua tu, dia bila buka dia punya perut tu penuh dengan plastik-plastik. Faham? Jadi dalam laut, garam bila di-evaporated, dah diproses, dalam tu ada mikroplastik. Jadi berhati-hatilah nak ambil sea salt yang tak terkenal. You lebih baik ambil yang seterusnya. Nombor 3 pilihannya ialah Himalayan pink salt, ataupun Himalayan
Himalayan salt pun cukup lah. Asalkan dia tulis, kadang-kadang dia pink, kadang-kadang dia kurang pink sikit. Yang penting dia harus datang daripada Pakistan. Ini Tuhan sebenarnya bagi rezeki untuk orang Pakistan. Jadi orang lain tak boleh claim kata daripada India ke, daripada Ceylon ke, daripada Indonesia ke, Vietnam ke, Malaysia pun tak boleh. You ambil lah garam daripada laut mana pun tak sama dengan garam Himalaya, bukit mana pun tak sama. Dia ada special Tuhan bagi, berkurun beribu-ribu tahun lama. Khazanah ni bila dia proseskan, jadi the pure Himalayan salt is one of the best. Sebab apa? Dia terkenal pasti ada 84 jenis mineral lagi selain daripada sodium dan klorid sahaja. Supaya you faham kenapa you kena sekurang-kurangnya 1 calit garam ataupun secubit garam sebelum makan atau sebelum minum. Faham tu? Boleh tak you makan 2 kali je sehari, you habiskan setengah sudu, lepas tu malam you ambil setengah sudu. Saya rasa tak berapa cantik kalau you buat macam tu, sebab body kita tak suka sudden tinggi sangat terus lepas tu tak ada pula. Lebih baik sedikit demi sedikit. You pun takkan minum 2 kali sehari je kan. You mungkin minum sekurang-kurangnya 5 kali sehari kan. So 5 kali lah cubit. You agak-agak dah lebih kurang 1 sudu teh. Okey, Alhamdulillah. Campur dengan makanan you lagi. Dan diharapkan janganlah terlalu masin makanan-makanan you. Sebab apa, kalau terlalu masin makanan tu, garam tu adalah garam yang bukan berkualiti tinggi. Satu lagi jenis yang saya buat untuk diri saya, masa saya buat RX water dulu, cerita sikit, saya tak tahu tentang garam. Saya minum air je. Rupanya kalau kita cuma minum air je, masa tu saya jumpa RX water kan, saya buat untuk nak lawan kemoterapi saya, nak detox semua. Dan Alhamdulillah. Tapi kalau lama sangat belah petang, kalau terlalu dilute body kita, terlalu banyak air, tak bagus. Sebab apa, nanti kita ada satu masalah namanya hyponatremia. You akan dapat satu keadaan di mana sodium you terlalu rendah dalam badan you. Tu saya kata tadi, kalau sodium tak cukup, banyak masalah. Tak pasal-pasal muscle cramp dan sebagainya. So saya belajar masa tu apa yang dinamakan garam RX salt. RX salt ni ditingkatkan dengan tambahan garam bukit daripada Bario. Saya belajar, you tahu kan Bario very good salt dia. Lepas tu saya belajar daripada Korea, namanya bamboo salt, yang tu yang terkenal. Jadi kita campur, kita buat khas untuk orang-orang yang macam saya lah, yang pernah kena kanser, yang nak bagi kualiti tinggi sikit. Tapi tak semestinya you ambil RX salt, you ambil Himalayan salt pun cukup. Ambil Celtic salt pun lebih pada baik dah. Saya terpaksa lah jaga diri sikit, but this is very very good. Alright, namanya RX salt. Okay, anyway, yang penting ialah saya nak bagi sikit lagi penjelasan. Kalau you sampai jatuh-jatuh nanti, pengsan tu, hoyong hayang dan sebagainya, ataupun you tambah dengan appetite pun tak ada, selera, lepas tu setengah orang sampai dah confusion, jadi keliru, dia sampai boleh koma-koma ni, tak cukup. You try dengan garam dulu. Lepas tu kalau betul bila dia ambil garam ni, kehidupannya ataupun dia punya gaya hidupnya improve balik, berarti cuma garam yang bermasalah. Sebab orang sampai boleh kena stroke pun kalau tak cukup garam ni. Okey, otak boleh jadi bengkak dan sebagainya tu. Dia jadi edema, dia panggil brain edema kalau tak cukup garam. Dahsyat boleh tak contoh, tak kira budak-budak ataupun orang besar, rasionya supaya you tak confuse sangat, selalunya supaya you tak over ataupun under minum dengan tambahan garam tu, selalunya saya galakkan secubit ataupun secalit, 2 calit. Tengoklah lekat tak lekat you punya jari tu kan. Secukup rasa masin, cukup masin untuk 500 ml. Lepas tu you habis 500 ml tu, you nak mula 500 ml lagi sekali, you calit lagi, ataupun you cubit tak atas lidah. Faham tu? Faham? Ataupun you katakan kalau tak mau main dengan jari you nak ambil sudu, you ambil 1/4 je daripada sudu teh yang kecil tu, 1/4. Then when you take 1/4, then you finish your drink, or you can add into your 500 ml of water. Is that clear? Boleh tak? Okay, kalau you exercise, of course you kena lebih lah kan. Katakan you minum sampai 2.5 liter tu, dah 5 kali you calit lah, 5 kali you cubit-cubit lah garam tu. Ingat ratio selalu saya bagi dalam DND diet, saya kata 2 calit ataupun 1 cubit pun boleh untuk 500 ml. Habis nak mula balik, start balik dengan garam juga. Lama-kelamaan you jadi habit, InsyaAllah. Ini bukan soal mau tak mau buat, tapi sebenarnya
kewajipan kita menjaga sodium dan potasium cukup, dan juga mineral-mineral yang cantik-cantik. Jangan cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan DND Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari punya cabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, untuk autoimun terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar. Orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai, saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey.